Dengan besar baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ahli keluarga baginda, para sahabat baginda, para salafus salih, para guru kita, ibu bapa kita, ahli keluarga kita, muslimin dan muslimat, mukminin mukminat yang telah mati maupun yang masih hidup sehingga hari kiamat, dan khususnya buat ayahanda Walid Al-Malik kita. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alhamdulillah. Ya, kenapa tu ya? Siratal ladzina an'amta 'alaihim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafi anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya ayyuhallazina amanu lima taqulu ma la taf'alun kabura maqtan 'indallahi an taqulu ma la taf'alun. Allahumma rabbana zidna ilma warzuqna fahma wa ma taufiqi illa billah wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Innahu min Sulaimana wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Alla ta'du alayya wa'tuni muslimin. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur kita pada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan izin, hidayah, inayah, taufiknya juga dapat lagi kita bertemu, berkumpul dalam masjid yang penuh barakah ini untuk kita menyambung lagi perkongsian kita berkaitan tentang tauhid yang merupakan perjalanan kita dalam kita nak kembali jadi hamba Allah Subhanahu taala yang sebenarnya. Selawat dan salam yang tidak terhingga buat jangan besar pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Yang mana tiadalah contoh teladan lain dalam perjalanan kita ini melainkan baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan sebagaimana yang sering kali kita ungkapkan bahawa tujuan utama kita belajar adalah kerana kita nak kembali mengamalkan sunnah baginda sallallahu alaihi wasallam yang terbesar. Ini bagi yakni sunnah memiliki jiwa yang bertauhid. Bukan sekadar tauhid pada ilmu, tapi tauhid yang terzahir dalam praktik kehidupan kita. Maka barulah sempurna perjalanan fardu ain ketauhidan kita. Andai kata sekadar pada ilmu, maka belum sempurna fardu ainnya dalam permasalahan tauhid itu. Maka nak tak nak, suka atau tidak suka, perlulah kita kembali kepada pengajian, pengamalan yang tertentu untuk menzahirkan, untuk melahirkan ketauhidan yang benar kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya dengan ketauhidan yang benar inilah baru kita menjadi hamba-Nya yang sebenarnya, baru kita benar menjadi seorang yang mukhlisin, baru kita benar dalam ibadah kita. Dalam satu hadis yang panjangnya diriwayatkan oleh Imam Ghazali dalam kitab Minhajul Abidin, diceritakan bagaimana ibadah itu dinaikkan ke langit, dibawa ke langit oleh para malaikat dari satu pintu ke satu pintu. Tertolak pada pintu ini kerana permasalahan sombong itu pertama, kedua dan sebagainya. Tapi bila amalan yang paling baik sampai ke hadirat Allah SWT, melepasi segala pintu, melepasi segala pintu yang dijaga oleh para malaikat yang melihat kepada sombong, melihat pada riak dan sebagainya dalam amalan tadi, hingga sampai di hadapan Allah Subhanahu wa taala, amalan yang begitu gemilang, cahaya terang benderang, tetap ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala kerana permasalahan keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala. Para malaikat pun tidak tahu kita ikhlas atau tidak ikhlas kepada hadis ini. Tapi bila sampai di hadapan Allah, semua tertolak belaka. Maka alangkah ruginya andai kata kita buat ibadah sebegitu hebat tapi tidak diterima oleh Allah Taala. Permasalahannya duduk pada ketauhidan. Merujuk kepada surah Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad. Nak kata ikhlas itu mesti kita menyatakan Allah itu esa pada zatnya, pada sifatnya, pada asma'nya, pada af'alnya.
bukan kata tapi nyata dalam kehidupan kita, baru benar kita ikhlas, baru benar ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam satu hadis kursi disebutkan, diceritakan bagaimana di akhirat nanti 3 golongan manusia mahu ke syurga. Yang pertamanya si mati syahid, seorang syuhada yang mempertaruhkan nyawanya di agama kerana Allah Subhanahu Wa Taala di jalan fi sabilillah. Yang keduanya seorang hartawan yang dermawan, yang banyak sedekahnya. Dan yang ketiganya seorang ulama yang banyak mengajar, dia merata tempat. Namun semuanya ditolak oleh Allah Subhanahu Wa Taala kerana ketidakikhlasan mereka kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini memang kata yang ulama tadi tidak buat kerja lain, memang ngajar siang malam, tapi ditolak Tuhan sebab tidak ikhlas. Orang hartawan dia kata habis segala benda bergondok galai, serah pada agama Allah, tapi tidak ikhlas, maka semua ditolak oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Hatta yang menyerahkan nyawanya, si syuhada tadi. Maka itulah peri pentingnya memiliki ketauhidan yang benar ini, bukan sekadar pada ilmu tapi pada praktikalnya. Maka baru benar segala apa yang kita buat itu ikhlas kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Baru benar kita selamat daripada tipu daya syaitan. Sebab Allah telah berjanji, bila syaitan meminta untuk menyesatkan Bani Adam, diizinkan oleh Allah Ta'ala kecuali mukhlisin, golongan ikhlas. Maka nak tak nak kita kena jadi orang ikhlas ini dengan cara memiliki tauhid yang benar pada Allah, tidak memandang satu pun pada hak diri kita, tapi semuanya dikaitkan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itulah perlu kita menanam akan kalimah la ilaha illallah, tanam betul-betul dalam diri kita, tanam setanam-tanam sedalam-dalamnya, biar ia berakar tu ke dalam bumi seluruh jasad kita, supaya tiada kita pandang melainkan semuanya hak Allah Subhanahu Wa Taala, baik pada diri, baik pada alam ini, sehingga hilanglah segala kekuatan melainkan kekuatan Allah Subhanahu Wa Taala juga. Hilanglah segala pergantungan, pengharapan kita, melainkan bergantung dan harap kita hanya pada Allah Subhanahu Wa Taala. Barulah benar perjalanan kita ini. Menyambung pada perbincangan kita yang lalu berkaitan permasalahan takdir, permasalahan iradah, permasalahan kita sebagai hamba, permasalahan hukum sebab dan musabab. Perlu kita faham bahawa ahli sunnah wal jamaah menghubungkan, menggabungkan usaha dan ikhtiar, memikir akan asbabnya, dan juga pergantungan penuh pada Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan menyerah semata-mata pada Tuhan, bukan usaha semata-mata tanpa ada pengharapan pada Tuhan, bukan tidak ada pemikiran ke arahnya. Yang adanya berkata ayahanda kita, menyambung, mungkin mundur sikit ke belakang, Allah yang mencipta sistem hukum sebab dan musabab. Ini undur sikit ke belakang. Dan ia berjalan dengan kudrat dan iradah Allah. Maka Allah boleh mengubah hukum asbab dan musabab atau sistem alam mengikut apa yang dikehendakinya. Maka di situ kedudukannya. Dalam kita mengharap menggunakan hukum sebab dan musabab, yakinilah kita bahawa hukum sebab dan musabab itu mutlak takluk di bawah Allah Subhanahu Wa Taala. Allah lah penguasanya, maka Allah boleh mengubahnya bila-bila masa dia kehendakinya. Sebagaimana api yang asalnya membakar, tapi tidak membakar dalam kes Nabi Ibrahim alaihissalam. Keyakinan, usaha dan doa adalah kunci yang dapat mengubah sistem Allah apabila dikehendakinya. Inilah 3 senjata yang ada pada seorang mukmin untuk kita, orang kata, mengubah sistem Tuhan, untuk kita memilih takdir Tuhan yang lain, untuk kita mengubah takdir dengan takdir. Ini dia ada keyakinan kepada Allah SWT yang menguasai seluruhnya, ada usaha ikhtiar kita, ada doa yang tidak putus-putus kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dengan itulah nanti Allah akan mengubah sistem takdirnya, memindah kita kepada takdirnya yang lain. Justru itu seorang mukmin yang mencapai akidah yang hak, dia memiliki ketenangan, kekuatan, keberanian, keyakinan dalam kehidupannya.
Kerana dia bergantung dengan Allah Subhanahu Wa Taala, benar-benar bergantung dengan Tuhan, benar-benar dia memahami dan meyakini akan kalimah hasbunallahu wa ni'mal wakil. Bahkan padanya tiada sedikit pun perasaan kecewa, lemah, pengecut, ragu dan pemikiran negatif dan sebagainya lagi, sifat-sifat yang negatif. Ini orang mukmin yang benar. Maka ini cara kita nak menilai diri kita benar atau tidak benar kita tauhid kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Lihatlah pada diri kita, adakah kita memiliki sifat-sifat tersebut ataupun tidak. Adakah kita seorang yang tenang? Adakah kita seorang yang kuat jiwanya? Adakah kita seorang yang berani, tak takut pada hantu lagi dah? Adakah kita seorang yang yakin dengan sebenar-benarnya kepada Allah SWT? Adakah kita orang yang tidak ada rasa kecewa? Adakah kita seorang yang tidak ada rasa lemah? Adakah kita seorang yang tidak kecut hati lagi? Adakah kita seorang yang tidak ragu? Adakah kita seorang yang sentiasa berfikiran positif? Andai kata benar, maka benarlah ketauhidan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah sahaja caranya untuk kita menilai di mana duduk kita di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itulah Allah Taala sentiasa mengajar ujian, menghantar ujiannya kepada kita supaya kita kenal di mana diri kita yang sebenarnya, siapa diri kita yang sebenarnya, di mana kedudukan kita yang sebenarnya dalam ketauhidan ini. Datang sedikit ujian untuk menguji kita, untuk Tuhan menzahirkan pada kita di manakah duduk kita. Itulah kasihnya Allah Ta'ala. Sebab itulah Allah Ta'ala hantar kita ujian-ujian tadi, supaya kita kenal diri kita, supaya kita dapat membaiki diri kita dengan sebaiknya. Okay? Senang, boleh cek masing-masing. Sebab tu orang dulu-dulu bila habis pengajian tauhid, Tok Guru suruh duk kubur belaka. Nak test berani tak berani. Takut apa pada tu. Bukan tak kubur biasa, memang cari kubur yang memang beratu pun. Memang masyhur ada hantu di situ. Tu orang dulu. Boleh atas malam ni hidup kubur mana. Cari. Lagi ada gangguan hantu lagi tu dia pergi menghalaunya dan sebagainya. Orang yang benar dengan Allah Ta'ala, dengar nama je setan lari dah awal-awal lagi. Dengar nama je para wali Allah, so setan dalam badan memang dia sudah mula marah dah awal-awal lagi. Itulah keadaan dia. Yang hak tak boleh bercampur dengan yang batil. Yang batil bila datang, yang hak akan bertemparang lari. Kalau tu tak takut kita, mana kita tak betul lagi. Itu je. Kalau kita betul dengan Tuhan, tu lagi dulu tengok kita. Sebagaimana Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu, mana-mana jalan yang pernah dilalui oleh Sayyidina Umar Al-Khattab, syaitan tak nak lalu. Mana-mana jalan hak pernah dilalui, bukan hak nak Sayyidina Umar lalu sekarang, hak pernah dilalui, syaitan tak nak lalu dah jalan tu. Tu hebatnya dia. Hebat bukan hebat dia, hebat kerana ketauhidannya pada Allah, keyakinan dia itu meninggal bekas pada tempat. Tu kata jadi tempat tu berkat tu. Ada kesannya. Ini sebenarnya. Nabi Zakaria alaihi salam mengajar kepada kita jangan mudah menyerah pada takdir alam. Walaupun isterinya sudah putus haid, tetapi tiada baginda berputus asa berdoa untuk mendapat anak. Lalu Allah mengabulkan doanya dengan memerolehi anak, seorang anak lelaki. Ini Nabi Yahya alaihi salam. Ni sebenarnya. Kalau siapa tidak ada anak, doa pada Allah, jangan putus asa. Kalau siapa ada masalah dengan anaknya, doa, jangan putus asa. Jangan putus asa selagi mana nyawa tak sampai ke halkom, jangan kita putus-putus berdoa pada sesiapa sahaja. Jangan menyerah takdir, jangan menyerah pada takdir alam. Jangan menyerah pada hukum sebab dan musabab. Allah penguasa pada takdir alam. Allah penguasa hukum sebab dan musabab. Jangan putus asa dengan apa sahaja. Usaha doa dan yakin kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Benar-benar kita yakin. Apa saja kesnya, baik sakit, baik pelajaran, baik akhlak dan sebagainya. Baik diri kita sendiri pun jangan putus asa atas diri kita. Nak tinggal maksiat, tak tinggal-tinggal tu. Puas habis cara dah. Terus kita doa. Doa dan terus doa dan terus doa. Sebab kita memang tetap hamba-Nya yang lemah. Tak boleh kita berhenti daripada buat salah, tak boleh kita
nak terus buat baik melainkan dengan pertolongan Allah SWT. Itulah yang dimaksudkan dengan la haula wala quwwata illa billahi aliyil azim. Tiada daya dan upayaku untuk berbuat baik dan tiada daya dan upayaku untuk meninggalkan kemaksiatan melainkan dengan bantuan Allah SWT aju. Itu Tuhan nak ajar. Kerja kita doa semua-semua. Doa sungguh-sungguh orang kata. Jangan doa main-main, sungguh-sungguh kita minta. Sepanjang masa, segala hal, hatta sekecil-kecil bendanya, minta belakalah dengan Tuhan. Nak tanda kita ni hamba kepadanya. Kita ni benar-benar berhajat kepadanya. Jangan merasa cukup dengan apa yang Allah Ta'ala beri. Memang apa yang dia beri itu terlalu banyak dah. Tapi kita minta lagi banyak. Sebab nak kabur kita ni benar mengharap pada Tuhan, bukan mengharap pada sesuatu yang lain daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Nabi Ibrahim alaihissalam sedikit pun tiada gentar dengan hukum alam, walaupun api di hadapannya setinggi bukit untuk membakarnya. Sehingga terpaksa masuk dalam manjanik, terpaksa dilontarkan. Sebab terlalu panas untuk didekati oleh orang-orang biasa. Terpaksa dicampurkan atas apa? Pelantar tu yang lempar tu, manjanik kalau tu. Letak batu tu kan, tagu tu kan. Tak tahu tu. Baginda mengetahui hukum alam berjalan dalam kekuasaan Allah. Maka di atas keyakinan tersebut, Allah menguasai hukum alam meminta api menjadi sejuk. Maknanya atas asbab, kata ulama'nya atas asbab keyakinan Nabi Ibrahim AS kepada Allah Ta'ala lah, baru Allah Ta'ala mengutuskan wahyunya, mengutuskan firmannya kepada api, kulna ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Kami berfirman, wahai api, menjadi dinginlah dan menjadi keselamatanlah bagi Nabi Ibrahim AS. Ni kata ulama, antara yang menafsirkan, andai kata ada sedikit ragu pada Nabi Ibrahim AS kepada Allah Subhanahu Wa Taala, nescaya terbakar hanguslah dia. Andai kata tak kala mana malaikat datang menghampiri Nabi Ibrahim, mahu memberi pertolongan kepadanya, andai kata diterimanya pertolongan daripada malaikat tadi, maka terbakar hanguslah Nabi Ibrahim AS. Sebab Tuhan nak uji ketauhidan dia masa tu. Bila malaikat tanya, apa yang boleh aku tolong? Kata, tak boleh tolong, Allah ada. Apa yang boleh aku beritahu pada Allah? Tak payah beritahu, Allah sudah tahu apa hajat aku, apa yang baik untuk diriku. Namun demikian, jangan tidak berusaha pula. Bagaimana diriwayatkan pada masa yang sama, ada seekor burung yang kecil tetap mengaku air dalam paruhnya yang kecil untuk memadamkan api yang sebesar bukit tadi. Tanya kenapa? Manusia Quran kata inilah usaha dia untuk membantu Nabi Ibrahim alaihissalam. Itu gunanya. Bukan tak buat kerja, kena buat juga, usaha juga. Mana ada burungnya cuma padang. Nabi Ibrahim dia usaha juga. Kenapa minta usaha ni ya? Nabi Ibrahim usaha juga, usaha dengan keyakinan pada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini ramai orang salah faham. Orang nampak usaha ini hanya pada zahir sahaja. Sedangkan usaha itu banyak martabaknya. Macam kita lihat orang yang mencari pendapatan rezeki di dunia hari inilah. Ada orang berusaha dengan tulang pak keraknya, dengan rengnya. Ada orang berusaha dengan lidahnya, dengan bercakap-cakap, dengan kata-katanya, dengan menyanyi, dengan buat motivasinya, contohnya dengan ceramahnya, dengan mengajarnya. Ada orang berusaha dengan akal fikirannya, dia seorang pemikir, perancang segala sesuatu. Bos-bos yang duduk jabat tu, dia mikir je, dia tak buat kerja. Itu sebagainya. Mana ada tahap ni. Ada orang berusaha dengan keyakinannya kepada Allah SWT, berusaha dengan rohaninya. Jadi kita kena guna semua. Itu hak sebenarnya. Guna semua mana yang ada, untuk mendapat pertolongan daripada Allah Subhanahu Wa Taala tadi. Mana-mana yang datang daripada Allah, maka itulah kebaikan, itulah yang terbaik daripadanya. Nabi Allah Sulaiman alaihissalam sedikit pun tiada takbur dengan segala kekayaan dan pelbagai kelebihan yang diberikan Allah kepadanya. Kerana baginda tahu segala yang dimilikinya itu adalah bayang-bayang sahaja. Nabi Sulaiman alaihissalam ni Nabi yang paling kaya secara zahirnya. Menguasai alam zahir dan alam ghaib, menguasai manusia dan jin, juga menguasai haiwan, memiliki teknologi yang sangat tinggi. Ni teknologi tinggi ni, sehingga boleh memindahkan istana Ratu Balqis dalam sekelip mata. Itu teknologinya.
Teknologi zaman sekarang orang sebut teleportation, teleportasi. Dia bergerak gitu je. Bahkan buat istana Balqis, istana baru tu dengan teknologi yang macam mana, sehingga mungkin marmarnya, tapi mungkin buat dengan kacanya, sehingga kelihatan seakan-akan berair. Mungkin zaman sekarang ni macam batu marmar, tapi marmar lebih comel lagi, lebih kilat lagi, sehingga macam basuh. Maknanya teknologi yang tinggi, bukan teknologi yang rendah. Hebat tamadunnya. Ini ketamadunnya yang dimiliki oleh Nabi Allah Sulaiman. Sebab tu ayahanda Walid al-Malik kita kalau sebut 3 fasa, 3 sunnah Nabi yang besar itu, disebutnya sebagai kegembiraan, ketamadunan, kebijaksanaan Nabi Allah Sulaiman yang ketiga. Yang ni kena kembali Islam ke situ. Umat Islam perlu kembali ke situ martabatnya, supaya menjadi penguasa alam ini, memiliki teknologi yang paling tinggi, tidak meninggalkan segala sesuatu, tidak meninggalkan teknologi elektronik ni. Dikatakan apa, bagaimana Nabi Sulaiman menguasai burung-burung, boleh berbicara dengan burung, menyampaikan khabar gembira menerusi burung. Mungkin sekarang boleh kita kiaskan dengan teknologi telefonnya, dengan apa, kapal terbang yang ada, yang AWACS tu, atau maklumat semua tu, teknologi radar, satelitnya. Kan saya pun boleh satelit kan, satelit tu macam terbang kan. Itu kena kuasai. Maka jangan ditinggal ketamadunan. Islam tidak menolak permodernan. Sebab ada orang salah faham, dia kata Nabi hidup miskin kan, maka itulah Islam suruh hidup miskin. Islam tak suruh hidup kaya. Salah faham tu. Kalau benar begitu, kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam membiarkan Sayyidina Uthman bin Affan menjadi orang yang kaya, membiarkan Sayyidina Abdul Rahman bin Auf menjadi orang kaya? Nabi seorang yang kaya, tapi dia memilih kehidupan orang miskin. Itu kena faham. 1/5 harta ghanimah, yakni harta rampasan perang, adalah milik pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan sikit tu kan, banyak. Tapi kenapa hidup susah? Sebab Nabi mendahului kasih sayangnya kepada umat. Segala harta yang dia ada, dia beri pada fakir miskin. Segala harta yang ada, dia beri pada jalan fi sabilillah. Tu. Bukan seorang yang miskin. Dia memilih kehidupan begitu. Tapi dia seorang kaya, hartanya banyak, tapi seorang yang merendah diri. Itu ceritanya. Dia banyak bersedekah. Bukan menolak ketamadunan. Jangan salah faham. Setengah orang salah faham, dia kata itulah kehidupan yang sebenar. Tidak. Tidak. Dia kena ada pelbagaian dan juga mengikut urus semasa, urus setempat. Zaman kita memang perlu kepada ketamadunan ini supaya boleh diangkat kembali darjat umat Islam itu. Untuk diangkatkan kembali Islam itu di mercu yang tinggi, untuk kita membawa semula manusia kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka mana-mana kehebatan ketamadunan yang boleh kita capai, maka capailah ia. Biar jadi pakar orang kata. Kalau anak kita, cucu kita nak masuk universiti, nak belajar, contohnya nak jadi apa? Nak jadi jurutera. Jangan jadi seorang jurutera cita-citanya, tapi jadi seorang jurutera yang pakar dalam bidang sesuatu. Mesti niatkan jadi pakar. Jangan sekadarnya sahaja. Nak jadi tukang kayu pun tak apa, jadi tukang kayu yang pakar dalam bidangnya. Mahir orang kata. Macam apa, pembuat kapal di Duyung tu kan, tu pakar dalam dunia kan, buat kapal kayu je, tapi pakar satu dunia cari dia. Kita nak gitu. Walaupun nampak buat buk je, tapi pakar dunia. Jadi nelayan saja, tapi nelayan yang pakar, hingga dicari kemahiran kita satu dunia. Contohnya itu kan. Nabi berpulang balik. Tapi kita kena ambil balik sikap Nabi Allah Sulaiman. Jangan takabur, sebab semuanya milik Allah. Jangan rasa sombong, jangan rasa lebih. Sebab semua itu bayang-bayang, bukan yang utama. Dia ambil untuk mencari redha Allah. Dia ambil segala hak dunia ini sebagai ladang untuk akhirat kita. Bukan dijadikan matlamat hidup. Dia sekadar alat semata-mata. Maka lagi banyak alat, lagi banyak perkara kita boleh buat. Itu saja. Wang ringgit hari ini bukanlah segala-galanya, tapi dengan wang ringgit lah banyak perkara boleh dilaksanakan, hatta pergerakan dakwah dan sebagainya. Maka kena ada di sana sumber wang ringgitnya. Tapi kita tidak banyakkan wang ringgit itu untuk keperluan peribadi kita, tidak, tapi untuk agama Allah. Sebab tu saya sentiasa sebut, jangan mati lagi
Hok boleh kerja-kerja lagi. Sebab carilah harta itu untuk agama Allah. Hok bahagian kita cukup dah. Anak kita dah bagi setiap bulan. Tak apa. Yang ada lagi apa? Ini untuk agama Allah. Yang perlu dibantu, perlu dikekuatan padanya supaya dia boleh pergi jauh lagi. Sudah lama kita hidup untuk peribadi kita, maka hiduplah pula kita untuk agama ini. Sebab itulah sebesar-besar perniagaan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun kita tidak berada di medan perang sekalipun, tapi bila kita menjadi pembantu pendokongnya, maka sebenarnya kita sudah berada di medan perang secara tidak langsungnya. Masing-masing kita ada posisi kita, maka duduk pada posisi kita. Jangan ambil posisi orang lain. Macam ada seorang sahabat saya itu, seorang ahli perniagaan yang hebat, yang berjaya, diberi pertolongan Tuhan yang banyak dan jadi seorang yang dermawan. Bila sudah kaya, dia kata sudah sampai masanya cukuplah kata dengan apa yang ada, dia nak masuk bidang dakwah pula dia kata. Maka dia pun berhenti kerja. Dia serah syarikat pada anak buahnya. Tapi bila dia start nak berdakwah kononnya, nak belajar, ternyata bukan bidang dia untuk bercakap, untuk menyampaikan pada orang. Sehingga dalam 2-3 tahun kemudian tu, ternyata tak boleh nak buat apa dalam bidang dakwah. Sebab bukan bidang dia untuk berdakwah depan orang. Bidang dia berniaga. Lepas 2-3 tahun tu baru dia sedar balik. Lepas tunggu balik, dia kena kembali kepada bidang perniagaan. Ini cara dia berdakwah. Dia bukan duduk depan, dia duduk belakang, orang kata tukang menghulurkan bantuan kewangan tadi. Itu posisinya. Jangan dia lari, jangan dia tukar tempat kita. Orang depan-depan lah, orang belakang-belakang lah. Sama saja di sisi Tuhan. Bukan duduk depan tu lebih hebat daripada orang duduk belakang. Bakal lebih hebat orang duduk belakang sebab orang dah kenal. Orang depan orang kenal. Bila orang kenal, di sanalah timbulnya riak, ujub, takabur semua. Kita duduk belakang, siapa yang nak kenal? Tak ada orang kenal. Kita dengan Allah Ta'ala saja yang tahu. Ini maksudnya. Kena faham posisi kita dalam membantu agama Allah. Hatta yang masih bekerja bagi pejabat pun, niatkan kerja kamu itu jihad fisabilillah. Dengan sedikit rezeki yang Tuhan beri melalui kerja tadi itu, salurkan, sumbangkan untuk agama Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tak banyak, sikit. Tuhan tak minta banyak pun, Tuhan beri keikhlasan kita, itu yang paling penting. Qadar mana ikhlas kita, berilah pada agama Allah. Biar ada saham kita dalam membangunkan agama ini. Apatah lagi di akhir zaman ini, di mana Islam akan bangkit, akan kembali tegak semula. Tak lama dah masanya. Para ulama yang mengkaji hadis-hadis semua dah kata zaman ni tak jauh dah. Kalau ada rezeki kita danglah kita semua ni. Kalau ada rezeki kita dang semua lagi. Sudah tandanya semakin jelas, semakin zahir satu persatu, hari demi hari. Maka alangkah rugi jika tidak mengambil peluang membantu agama Allah ini dalam bidang kita masing-masing. Sekurangnya kita berdoa kepada Allah SWT. Itulah sumbangan kita. Apa sumbangan kita pada agama Allah? Kita berdoa kepada Allah supaya Allah mempermudahkan perjuangan mereka yang berjuang, agar Allah memelihara mereka yang berada di saf hadapan daripada segala tipu daya, daripada segala ujian, daripada segala pada halangan-halangan musuh dan sebagainya. Itu sekurangnya. Maka berdoalah pada Allah. Lepas kita doa tu, doalah untuk ni orang. Doa untuk diri kita, doalah untuk ini, untuk golongan-golongan yang sedemikian. Di mana mereka tak perlu kita tahu siapa-siapa. Yang penting satu masa dia akan bangkit dan akan bersatu. Satu dunia sedang bersedia ke arah itu. Maka mana bahagian kita? Di manakah kita boleh bersama? Maka bersamalah kita dalam bidang kita, bahagian kita masing-masing tadi. Hatinya, yakni hati Nabi Allah Sulaiman syuhud pada zat yang memiliki kekuasaan pada segala bayang-bayang tersebut. Zat itu, yakni Allah Ta'ala, boleh menghilangkan segalanya dalam sekelip mata jika dikehendakinya. Itulah hakikatnya. Apa yang ada pada makhluk ini hanyalah lalu sahaja, bukan pinjaman, sementara saja, sebentar sahaja. Bagaimana harta RM1 boleh hilang sekelip mata, atas nyawa kita pun boleh hilang sekelip mata. Itulah lemahnya, tidak ada apa-apa. Cari semua tadi, tapi tidak bergantung padanya. Cari sebagai usaha ikhtiar kita untuk agama Allah, untuk ikhtiar kita untuk hidup di dunia ini dalam memperjuangkan agama Allah, bukan yang lain. Jangan dipikir usia kita telah lanjut, jangan.
panjangkan Allah, panjangkan umurku untuk agama ini. Doa orang kata untuk sihat, untuk membantu agama ini. Sebab agama perlukan kepada tenaga kita semua. Kita orang hok belajar, sebab ramai orang di luar sana tak belajar pun bab tauhid ni. Maka siapa yang nak sampaikan pada mereka? Kita lah. Nak harap pada ustaz-ustaz apa bergerak dengan ada. Kita nak turun sampai ke bawah tu kata. Ada orang tak suka tengok TV pun, tak mau dengar pun orang ceramah. Apatah lagi dengan mari masjid, mari surau dengan orang ngajar. Ramai hok tambuh. Sebab siapa nak mendekati mereka? Kita lah, kadang-kadang kawan kita. Kita kena sampaikan. Sampaikan bukan kita ngajar, sampaikan dalam bentuk kita berkongsi apa yang kita faham. Ataupun sampaikan dengan kita berkawan dengan dia sehingga satu masa bila dia mengadu hal pada kita, dia ulur kepala pada kita, dia tunduklah kepalanya pada kita, masa tu belah kita menyampaikan kebenaran, maka dia akan dengar dengan serta-merta. Sekarang kalau tak cakap bab agama dia macam nak meleting, sabar, jangan sebut lagi bab agama, terus berkawan dengannya. Ni jalan kita nak turun ke bawah tu. Apatah lagi keluarga kita sendiri, anak kita, cucu kita, sahabat-sahabat kita. Kalau mereka mencari pelajaran di tempat yang lain, alhamdulillah. Andai kata tidak, siapa lagi nak menyedarkan mereka kalau bukan kita? Sedangkan Tuhan berikan mereka pada kita itu sebagai satu peluang untuk kita membantu agama Allah Subhanahu Wa Taala. Alangkah ruginya jika kita tidak mengambilnya. Tuhan beri peluang tapi kita tolak tepi. Jangan salahkan Tuhan nanti di padang mahsyar. Tuhan kata banyak peluang aku beri kamu, tapi kamu buat apa? Tu. Sebenarnya kita main peranan masing-masing. Bukan menyampaikan kebenaran itu kerja para ulama sahaja, kerja para ustaz sahaja, para guru. Tidak. Kita yang ada sedikit, sampaikan cara sedikit. Sebagaimana sabda baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Balighu anni walau ayah." Sampaikan dariku walaupun satu ayat sahaja, sampaikan. Bahkan Rasulullah SAW kata di dalam hujatul wida tu, apa? Dalam khutbah yang akhir itu, di akhirnya, siapa yang ada sampaikan pada orang yang tidak hadir. Mungkin orang yang tidak hadir lebih memahami daripada orang yang hadir. Kita sampaikan, mungkin kita tak faham mana, tapi kita cerita pada orang ni, orang lebih faham. Maka dia kembali kepada Allah SWT dengan penuh ketauhidan yang sebenarnya. Maka sebenarnya di sana ada saham kita dalam kembalinya menjadi hamba Tuhan tadi. Maka inilah aset kita di hadapan Allah SWT nanti tanpa kita sedari. Itu sebenarnya kita nak kena fikir begitu. Peluang yang ada, biar ada jawapan kita pada Tuhan nanti. Besar tu. Maka sampaikan, ceritalah pada orang. Sampaikan kebenaran itu. Kalau kata yang dia walik itu, maknanya orang di luar sana ni ramai orang yang kadang disebut sebagai orang yang kadang anak-anak yatim. Orang yang tidak ada hubungannya dengan Tuhan. Orang yang jauh dari Tuhan. Tauhidnya pun hanya pada ilmu, tidak pada rasa, tidak ada keterikatan hatinya dengan Tuhan. Maka mereka ni ibarat anak-anak yatim yang bertebaran tanpa ibu dan bapa untuk memimpin mereka. Maka kewajipan kita lah, sama ada kena ambil mereka sebagai anak kita ataupun sebagai saudara kita. Kita nak ambil anak kita bukan seorang guru atau seorang ustaz yang boleh menyampaikan ilmu pada mereka dengan betul. Maka jadilah abang kepada mereka, kakak kepada mereka, untuk terus sama-sama membimbing mereka supaya tidak tersesat di jalan ini. Ni sampaikan. Dunia perlu pada semua orang membuat kerja masing-masing, menyampaikan, mengikat tali-tali kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Bagaimana juga kata Ibn Walid kita, ingatlah bagaimana seorang ibu yang kehilangan anaknya. Jika kita mengembalikan anaknya kepada ibunya, bagaimanakah rasa gembiranya si ibu itu? Maka bagaimanakah pula rasanya andai kita mengembalikan seorang hamba Allah kepada Tuhannya, ini Allah Subhanahu Wa Taala. Bagaimanakah rasa cintanya Allah Taala kepada kita andai kita mengembalikan seorang hambanya yang tersesat kepadanya. Ni je. Mungkin sepatah kata dari kita sahaja akan mengubah segala-galanya. Mungkin kita tak mengajar pun, mungkin kerana kita berkawan dengannya sahaja, mungkin dengar kata perangai kita sahaja telah mengubahnya. Kata tak boleh bercakap pun. Orang kata nak berdakwah ni tak perlu dengan kata-kata katanya. Dakwah yang paling ampuh, yang paling hebat sebenarnya dengan perbuatan, dengan akhlak kita. Ni.
buat kerja tu. Ya, semua manusia kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kembali menjadi hamba-Nya yang sebenarnya. Nabi Ayub alaihissalam tiada berubah jiwanya walaupun diuji apa kedana. Asal orang kaya Nabi Ayub alaihissalam ya, diuji sehingga jatuh bankrupt perniagaan. Miskin yang teramat miskin. Berpenyakit yang teruk. Sehingga hasilnya sihat segar mega, kena penyakit macam-macam. Sehingga orang kata habis berolak tubuh badannya, yang tinggal hanya lidah dan hatinya. Yang dia doa pada Tuhan, jangan rosakkan lidah dan hatinya, sebab lidah nak berzikir. Kalau lidah rosak, dia nak berzikir. Bila sakit orang lain pun, ya Allah, tapi jangan sakitkan lidahku, kerana aku ingin berzikir padamu. Jangan rosakkan hatiku, kerana aku ingin ingat kepadamu. Bahkan ditinggalkan oleh pengikut dan ahli keluarganya. Habis semua, tidak ada apa. Hatta isterinya seorang hak asalnya jaga dia tu, akhir-akhir tinggal juga. Tinggallah seorang diri. Ini ujian Tuhan padanya. Namun demikian baginda redha kerana segala yang berlaku adalah kehendak Ar-Rahman padanya. Ini tinggi ya. Tetap dia redha sebab dia meyakini bahawa apa yang berlaku ini semua kehendak Tuhan kepadanya. Bahkan dia ingat kembali sebelum ni dia hidup kaya raya, dia hidup dengan keluarga yang ramai, dia sihat molek yang kata. Berapa lama dah Tuhan beri benda tu, ni Tuhan uji sikit je, Tuhan uji. Baru masa yang pendek je Tuhan uji. Takkan dah dia sudah mahu mengeluh, takkan dah sudah rasa bersedih dengannya. Tu perasaan di jiwanya, di jiwa orang beriman yang dalam, yang tinggi. Hukum asbab dan musabab ibarat lakonan Allah padanya, sama ada baginda benda atau tidak di dalam imannya itu. Maka semua berlaku ni ibarat Tuhan nak menguji dirinya. Dipandang situ, Tuhan nak uji aku ni. Macam mana Tok kenali ya? Kaki dia berulak, sakit. Wallahualam sakit apa? Harus ke Cimani? Harus. Tak kata ya. Jadi setiap kali nak semayang, baru tengoklah YouTube. Cerita dia betulnya, setiap kali nak semayang ada ulat kaki, dia buang taklah bekas. Dia bersih kaki dia. Pas semayang, dia ambil semula ulat lah bekas, tak mula kaki dia. Dia tanya kenapa? Dia kata ulat pun nak makan je kok. Nak pergi makan pada ulat dengan makan pada kaki dia, daging-daging pada kakinya. Sebab dia tak melihat itu, dia melihat itu satu ujian Tuhan padanya. Adakah dia cinta, adakah dia sayang pada makhluk Tuhan tadi yang bernama ulat? Ni jangan kita tiru tak padang saya. Tapi kalau jiwa kita ke situlah. Ikut pada masing-masing. Sebab tu ada orang tak boleh nak bunuh binatang. Sebab tu orang tua dulu bila ular masuk dalam rumah, dia tak bunuh terus, dia halau dulu. Dia tangkap-tangkap, dia buang kan. 2 kali 3 kali, ketiga baru dia bunuh. Sebab yang degil ni, ini bukan ular haiwan ni, ini ular setan jadian dah, jin jadian. Tu dia bunuh. Jin bunuh tak mati sebenarnya. Dia tak mati. Dia bertukar rupa kacau. Dia tak hidup sebenarnya, tak mati sebenarnya lagi. Sehinggalah sampai saat dia, betul lah umur dia panjang, dia ubah bentuk dia lain. Itu ceritanya. Ini Tuhan uji begitu sekali. Tapi sebab teguhnya jiwa dengan Tuhan, tak ngeluh. Nak khabar tak ngeluhnya siapa? Gembira pula letak ulat atas kaki sebelah tu. Gembira lah tu. Gembira dengan kesakitan yang Tuhan beri. Kenapa? Sebab dia tak memandang pada sakit, dia telah memandang kepada siapa yang beri sakit tadi. Barang siapa berkasih lah orang kata. Laila dan Majnun berkasih, siapa yang berkasih sekalipun. Kalau Pak Ua beri bunga tai ayam pun dia ambil. Itu je baratnya. Bukan tunggu beri bunga apa, bunga ros. Beri bunga tai ayam pun dia terima dengan penuh rasa gembira. Sebab bukan bunga yang dinilainya, tapi siapa yang memberinya yang dinilainya. Itulah kita bila balik bertauhid ni, betul duduk situ, orang marah pun kita senyum nanti. Kenapa? Sebab kita tidak nampak perbuatan orang marah kita itu. Kita melihat di belakang perbuatan itu siapa. Siapa pada hakikatnya yang memarahi kita. Ini Allah Subhanahu Wa Taala juga. Maka kenapa Allah marah? Sebab Tuhan sayang kita. Ada sebab. Jadi kita tak akan jadi nak marah balik. Tak jadi. Tidak jadi kata. Tapi kalau apa yang orang marah itu tidak benar, kita hanya sekadar menasihati dia, membetuli dia sahaja. Bukan melawan balik dengan rasa kebencian dan sebagainya. Tidak ada. Ini hukum. Ini contohnya.
Nabi Ayub AS meyakini segala yang hilang akan dapat dikembalikan oleh Allah dengan mudah kerana Allah yang memiliki segala-galanya. Dia boleh menghilangkan dan boleh mendatangkannya kembali. Tiada putus asa sedikit pun pada jiwanya dengan rahmat Allah. Ni dia. Ni yang kita nak kena ada. Sakit ke kita, susah ke macam mana, jangan putus asa dengan Tuhan. Jangan. Jangan kecewa dengan Tuhan, jangan. Jangan persoal, buat apalah Tuhan buat gini kat aku, jangan. Kalau kita nak menilik apalah salahku, nak menilik di mana silap kita, tak apa. Menilik pada syariatnya. Kenapa benda ini datang? Kenapa kita diuji begini berat? Apakah kesilapan kita? Nak cari itu tak apa. Jangan mencari hingga kita mencari salah Tuhan. Jangan. Itu salah. Tuhan tidak pernah bersalah dalam segala tindakannya. Yang bersalahnya kita. Okay? Di situ kita susuli. Macam kita belajar dah sebelum ni. Kita nak dah benda molek tapi dapat benda tak molek kok. Kenapa? Jangan tanya Tuhan kenapa. Tanya kita kenapa. Ini tanya Tuhan kenapa. Tanya kita kenapa Tuhan tak beri ni. Kat mana salah aku? Tidak jujur kat aku dalam satu perkara. Tidak ikhlas kat aku mungkinnya. Lepas aku ni buat kerja ni main-main saja, tak bersungguh. Adakah di sana sudah bercampur perasaan jiwaku. Yang ikhlas tadi sudah ikhlas dah, sudah mengharap benda yang lain dah. Lama ni mungkin ikhlas, tapi sekarang sudah ada cita-cita yang lain. Sudah ada hajat-hajat yang lain datang. Kalau dulu buat kerana Allah Ta'ala mutlak semata-mata. Tapi hari ni bercampur. Kalau aku buat gini, pujian orang lah, apalah, itulah, inilah. Itu semua merosokkan. Maka kalau dulu diberi kejayaan, sekarang diberi kegagalan oleh Tuhan. Sebab Tuhan mahu menyedarkan kita betapa bila kita sudah menjauhkan diri dari Tuhan, tadi bila dah gosok maksud tu, kita jauh diri dari Tuhan lah, maka kita tidak akan berjaya. Itu juga satu sindiran, satu teguran daripada Tuhan. Ini kita nak kena perhatikanlah hidup kita. Segala sesuatu yang berlaku. Tengok Tuhan didik kita sebenarnya. Tapi kita tak perasan sebab hati kita tidak lembut. Hati kita keras. Tak perasan apa yang Tuhan tunjuk sekitar kita ni adalah kerana Tuhan nak mengajar kita sebenarnya. Kalau kita boleh melihatnya, boleh menyedarinya, barulah kita sedar betapa Allah Ta'ala sentiasa menjaga kita siang dan malam, dalam apa saja keadaan. Sentiasa Allah Ta'ala memelihara kita dan memberi yang terbaik buat diri kita yang bernama hamba-Nya yang lemah ini. Baru kita akan rebah kaki kata. Baru kita akan tunduk kata, Allah, gini caranya Tuhan sayang aku. Lepas tu saya pesan tu, malam-malam balik sebelum tidur contohnya, renung balik kata, betul tak Tuhan sayang kita? Ungkit balik kata. Biar timbul satu hari perasaan bahawa benar-benar Tuhan sayang kat aku. Biar timbul begitu. Biar betul rasa Tuhan amat sayang pada kita. Betul lah Allah ni Ar-Rahman Ar-Rahim. Bukan secara umum, tapi secara khususiah buat diri kita. Biar rasa gitu. Biar tubik kau air mata ingat ke Tuhan tu orang kata. Ingat Tuhan sayang kita tu. Itu tubik air mata ni apa? Sebab dia menyentuh jiwa kita. Lagi tak tubik air mata tu dah sentuh jiwa lagi. Kena fikir, kena kaji, kena bertafakur, kena merenung ke dalam-dalam. Cari betul tak Tuhan sayang aku? Betul ke tak? Biar zahir akan kebenarannya. Sebab tu kalau ada masa pagi-pagi kita duduk Terengganu ni bagus. Pergi patah tengoklah sang mentari, matahari yang baru naik. Setiap orang yang melihat matahari baru naik, jangan masuk cerah atas, jangan tengok kepada matahari. Kosok mata nanti. Tengok pada jalur cahaya yang keluar tu atas laut tu kan. Cuba tengok, akan ada jalur cahaya. Tengok molek jalur cahaya tu gimana. Lagi patah ni baru jadi ni. Tu sini tak nampak tau. Pergi esok akak pergi patah, esok pergi Jumaat kan. Akak pergi patah, moga-moga matahari terang, tengok jalur cahaya tu. Jangan masa matahari tinggi dah, pun matahari tinggi tak nampak jalur cahaya atas air laut tu. Masa dia baru duduk belakang, baru naik sikit kan, atas air sikit atau di belakang awan tu kan nampak satu jalur cahaya. Jalur cahaya tu datang pada kita. Siapa kita? Kita gerak mana-mana pun jalur cahaya tu ikut kita. Orang lain akan tengok jalur cahaya ke dia pula. Kita tengok jalur cahaya tu kita je. Orang lain tengok jalur cahaya ke dia je. Ni Tuhan nak beritahu pada kita betapa cahaya matahari tu untuk semua. Ya, untuk semua. Tapi sebenarnya ada khususiah talinya pada kamu.
Rahman dan Rahim Allah Ta'ala ni untuk semua alam ini, semua makhluknya. Tapi di sana ada talian khusus untuk kamu. Bukan kata macam kita kan sayang umum, ya, biasa tu. Tapi dia ada khusus, pertalian khususiah. Macam mana nak cerita benda ni? So. Macam seorang mak, seorang ayah sayang pada seluruh anaknya. Tapi di sana tetap ada pertalian khusus sayang daripada anak dia. Sebab tu dia tak sama sayang daripada mereka. Dia ada beza dia. Yang mana buat akhlak baik, yang ikut nilai mak ayah tadi lah. Mak ayah letak orang kaya tu lebih baik, maka anak orang kaya lebih sayang lah. Orang meletak agama tu lebih baik, lebih utama, maka anak yang lebih solat yang lebih bertakwa tu yang paling dia sayang. Bukan tak sayang anak lain lah. Sayang, tapi hak mana lebih khusus taliang ni. Dia lah hak ada dalam hati dia. Inilah Allah Subhanahu Wa Taala. Carilah sampai kita jumpa tali yang khusus dengan Tuhan tu. Cari sampai jumpa tali yang tu. Bila ada masalah, telefon senang je, dial je nombor tu kata. Senang je. Sebab ada tali yang khusus tu. Nengok kena pergi public phone cari. Susahlah sikit. Ni ada handphone masing-masing dengan Tuhan benarnya. Sebab kat gitulah ceritanya. Bukan public phone, duk public phone kena berebut. Ini tidak. Tak payah berebut. Khususiah kita dengan Tuhan. Inilah yang dirasakan Nabi Ayub alaihissalam. Berarti tak mengeluh walaupun sikit. Dalam Quran sebut, bila malaikat suruh tu doa, kita doa. Hatta berdoa pun tidak. Nak doa apa sihat? Aku gembira sakit. Kenapa aku nak sihat? Kenapa kau gembira dengan sakit? Sebab dengan sakit ni aku lebih ingat pada Tuhan. Aku lebih merendah diri pada Tuhan. Tu orangnya. Kenapa nak dibuang pula sakit tu? Buang rugi je. Ke mana? Nah, rugi lah buang hak pun ke Tuhan tu. Kalau sakit tu, benarnya kita banyak mengayu dengan Tuhan kan. Ya Allah, ya Tuhan aku. Kita banyak mengadu masa bila? Masa kita sakit je. Sebab tu orang yang mengerti, dia akan berdoa. Ya Allah, ya Tuhan aku. Andai kesembuhan itu lebih baik padaku, maka sembuhkanlah aku. Itu ke Tuhan lah. Sebab aku tak tahu mana lebih baik. Andai kata kesakitan ini lebih baik bagiku, maka berilah aku kesabaran untuk menghadapinya, ya Allah. Tu ya doa. Kita minta baik dah. Dia minta tanya Tuhan, kamu mana paling baik? Aku tak tahu mana paling baik yang sekarang ni. Pada zahirnya, ya sihat itu lebih baik. Itu pada zahir. Sekarang ni kita belajar, kita ada Tuhan. Hak bahagian hakikat kita tidak tahu. Orang tengok zahir memang nak baik lah ke? Itu dah. Tapi kita dah masuk belajar bab ni ke dalam, yang mana tak memisahkan syariat dan hakikat. Ya, pada zahir kita nak baik, bukan tak mau baik, no. Tapi kita bertanya, adakah baik itu lebih baik atau sakit ini yang lebih baik? Kita nak minta dengan Tuhan. Aduh, kita mengayu pada Tuhan sebab kita hamba yang lemah, tak tahu buat pilihan hak mana se. Ada kita ingat baik gitu, rupanya tidak. Ada masanya. Kita berkatunglah pada Allah yang maha mengetahui segala sesuatu, yang maha bijaksana dalam pengaturan segala-galanya. Maka berjadi macam Nabi Ayub. Seronok hidup dia walaupun sakit. Habis mati seorang anak dia. Habis harta dia hilang, bengkak satu persatu. Habis isterinya tinggal. Isteri dia ramai juga. Seorang apa seorang. Tetap dia dalam penuh kegembiraan. Ini yang sebut atas tadi tu. Tak rasa kecewa, tak rasa lemah, tak rasa kecut hati, tak ragu. Tetap fikiran dia positif. Ni kelebihan orang bertauhid pada Allah. Ni kelebihan orang yang benar beriman pada Allah Subhanahu Wa Taala. Buatlah apa saja, berlakulah apa saja, tetap tenang teguh dia. Bukan atas dirinya, tapi Allah Taala yang menenang dan meneguhkan dirinya. Bukan atas diri. Kalau atas diri gundah gelana gitu, tak boleh. Siapa boleh tenang, siapa boleh sabar sepanjang masa? Kalau atas diri tidak boleh. Tapi orang yang disabarkan Tuhan, yang Maha Penyabar, yang bernama As-Sabur, maka sabarnya tidak berbatas. Ini Nabi Ayub alaihissalam. Tak kesok orang kata, kok mana-mana sekalipun, apa saja jadi. Allahu Akbar. Inilah orang yang kita nak jadi balik. Tapi tak dia lah, terserah pada tuan-puan semua, abang kakak semualah. Nak jadi orang macam ni ke, nak jadi orang yang banyak keluh kesah, mari sikit keluh, mari sini kesah. Terserah pada kita buat pilihan. Jalan Tuhan tunjuk, kaedah Tuhan ajar. Kita belajar dari sini kaedah dia. Antaranya berzikir la ilaha illallah. Dalang.
Semuanya milik Allah. Allah, 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 Allah. Ingat semua Tuhan. Apa saja berlaku, ingat ke Tuhan, ingat ke Tuhan, ingat ke Tuhan. Allahus Samad, Allah tempat bergantung. Kan gantung kat orang lain. Betul ada je tenang. Betul ada. Terikat benar. Ada benar akidah. Akadah ni ikat. Macam akad nikah mengikat. Ada pertalian kita dengan Tuhan. Selamat ibarat kita sudah duduk dalam kota Allah Subhanahu Wa Taala. Sudah duduk dalam kota, maka dalam keselamatan daripada serangan musuh-musuh sebab duduk dalam kota, kelilingnya benda kota tadi. Sekarang ni pintu kota sentiasa terbuka. Tidak pernah ditutup pintu kota tadi. Maka siapa mahu masuk, dipersilakan masuk. Siapa mahu berada di luar, teruslah berada di luar. Tapi kamu akan jadi orang yang rugi. Itu cara dia. Itu pilihan yang ada pada kita. Saya tak boleh paksa. Ayah dia Walid Malik tak boleh nak paksa kita. Kami hanya boleh menyampaikan, memberitahu. Pilihan di tangan kita. Kita duduk di luar kota, nak berjalan, tidak mahu berjalan, masuk dalam pintu kota dia. Masuk ke dalam kota. Melalui pintu-pintu yang ada. Pintunya banyak, bukan satu saja. Banyak pintunya. Siapa kita? Kita nak berjalan ke tak nak? Itu pilihan kita lah. Kalau kita suka berada di luar kota yang penuh dengan musuh sekeliling kita ada. Syaitan memang dah berjanji atas bawah kiri kanan depan belakang akan mengganggu kita. Atau musuh keliling ada ni. Kota sudah ada di tengah tu menunggu kita. Pintunya terbuka luas. Terserah pada kita mahu memasukinya atau tidak mahu memasukinya. Maka jangan disalahkan sesiapa, melainkan salahkan diri sendiri. Andai kata terus kita kekal di luar kota, hingga kita akhirnya dipanah oleh musuh-musuh, akhirnya kita dibaham oleh musuh, akhirnya kita dimusnahkan oleh musuh-musuh tadi. Jangan. Masuklah dalam kota, maka kita akan memakai kembali sifat-sifat yang ada pada para nabi ini. Boleh jadi macam Nabi Sulaiman AS. Kaya pun kita nanti, kita takkan jadi orang yang kedekut pahit. Tidak. Tak jadi orang kedekut. Kaya kot mana pun takkan jadi macam Sayyidina Abdul Rahman bin Auf. Ni bila nak kaya, beritahu. Sebab apa nak kaya? Sebab nak ikut Sayyidina Abdul Rahman bin Auf. Tapi bila mana dah kaya, tak ikut pun perangai Sayyidina Abdul Rahman bin Auf. Sayyidina Abdul Rahman bin Auf terlambat sembahyang dengan Nabi surah rakaat, habis segala harta benda hak balik daripada perdagangan tadi fi sabilillah. Berkonten atau bergegar kata Madinah, masuk unta-unta dia tu, kabilah dia balik tu. Ibarat kali ni lagi trailer masuk kota Terengganu 20 T masuk bergegar Masjid Utih katanya. Terlambat sembahyang surah rakaat, habis semua kontainer dia tu fi sabilillah. Isinya tak kira dah hutang rugi, tak ada. Tak kira. Kita congok dulu kan. Banyak mana rugi. Oh semua ni rugi dak Macam mana ada dah. Dia fikir tak fikir utama. Yang utama adalah Allah dan Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Juga agama ini sendiri. Ni. Pilih bendanya, pilih. Biar gitu akhlak kita. Dia akan ikut sendiri sesa. Bahagia. Seronok dia. Tak rosak dia dengan harta benda yang banyak. Tak takut dia. Jadi hebat macam Nabi Ibrahim AS. Marilah musuh macam mana. Nabi Ibrahim AS pula meninggalkan isterinya Siti Hajar dengan anaknya Nabi Ismail AS di tengah padang pasir. Macam mana boleh tinggal? Sebab dia yakin kepada Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Bila ini perintah Allah, maka Allah yang Maha Pengasih pasti menjaga isteri dan anaknya. Sebab tu bila Siti Hajar tanya Nabi Ibrahim AS, kenapa ni? Kenapa tinggal ni? Dia tak jawab. Dia takut mari pun, takut paling belakang pun tidak, tikut bimbang datang emosi. Tapi bila Siti Hajar, adakah ini perintah Allah? Maka terus dijawabnya, ya, ini perintah Tuhan. Maka dijawab oleh Siti Hajar, jika ia perintah Allah Ta'ala, kami rela menerimanya. Tengok. Ada kisah tak fikir, dah duduk padang pasir kan, tak fikir. Tapi ini perintah Tuhan, yakin pada Allah. Bulat hati dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Tak apa dengan padang pasir ni, tidak ada orang pun. Mereka berdua saja. Tapi Siti Hajar tidak menunggu saja. Walaupun tahu ini perintah Tuhan, pasti ada pertolongan, tetap di sana dia berusaha berlari mencari, naik ke Bukit Safa, Bukit Muhita, takut ada air.
Tengok ada burung, ada benda ke hitai ada kiri. Tengok tu usaha Siti Hajar. Tak kait dengan air pun. Dan anaknya Nabi Ismail pun berusaha juga seorang budak menghentak kaki budak tara mana kan. Tapi dengan ada asbab orang kata. Ni sudah yakin pada Allah, datang ada asbab usaha ikhtiar walaupun minima, maka atas asbab inilah Allah Taala mengeluarkan air Zam-Zam yang tidak habis sehingga hari ini. Keluarnya. Nah ni. Itu contoh yang kita kena ikut. Apa nak takut? Nabi-nabi dah tunjuk contoh. Kita kena ikut Nabi. Jangan takut. Sebab tu Nabi pelbagai cara ada. Hak miskinnya, terlalu miskin macam Nabi Isa AS. Hatta ayah pun tak ada. Rumah tak ada, isteri tak ada apa-apa Nabi Isa ni. Tidak ada apa-apa pada dia. Tapi tetap teguhnya dengan Allah SWT. Kaya-raya macam Nabi Allah Sulaiman. Habis satu dunia dia kuasai. Tapi tidak sombong. Tetap ada masa beribadah pada Allah Ta'ala. Ada yang jadi pelarian, dikejar oleh Firaun, Nabi Musa AS. Lari sombong. Namun diburu oleh musuh tu, siang malam. Tapi tetap teguh dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ni macam-macam kena. Yang difitnah macam Nabi Yusuf AS. Difitnah oleh keluarga lagi kata asalnya bila dah duduk dengan apa? Raja Aziz tu, difitnah pula oleh Zulaikha dan sebagainya. Tapi tetap tidak lari. Tak menyalahkan orang, boleh sangat pertahankan diri. Tapi tidak pertahankan diri, dia rela menyelamatkan iman dia. Tengok duduk dalam penjara. Ini sebab orang ada Allah Subhanahu Wa Taala. Contoh Tuhan dah bagi pada kita. Tu. Ni hidup kita, pilihlah duduk mana. Tidak ada anak macam saya berkata, doa dapat anak nanti. Percayalah. Usaha ikhtiar juga kata, makan obat tu obat ni, orang kata makan Melaka. Tapi yang paling besar keyakinan pada Tuhan. Jangan gantung pada obat. Kadang tak jadi sebab apa? Sebab kita bergantung pada usaha, itu yang salah. Hati kita tak bulat dengan Tuhan. Dia nombor satu mesti kita bulat dengan Tuhan. Usaha ni sebab tu disebut antara tawakal dengan usaha, yang pertama kena buat adalah tawakal, bukan usaha. Jangan usaha dulu baru tawakal, itu salah. Dia tawakal dulu baru usaha sambil bertawakal. Sesudah usaha terus bertawakal. Ni sebenarnya salah sistem dia. Tu jadi salah. Tak berjaya tu sebab mula dengan usaha tanpa letak pergantungan pada Tuhan. Jangan apa saja. Ni kita datang ni usaha kita untuk memahami perjalanan tauhid. Yang paling tinggi tawakal kita pada Tuhan, itu nombor satu. Datang usaha. Begitu dia ajar kita pun mengamalkan, berusaha kita mengamalkan zikir la ilaha illallah untuk menanam tauhid. Ini usaha kita, tapi jangan bergantung dengan usaha kita. Gantung kita pada Tuhan. Sebab tu kita zikir dah ribu-ribu dah kata zikir sehari. Sebab apa tak boleh kat tauhid? Sebab apa? Nak boleh macam mana? Kamu tak bergantung dengan Tuhan, kamu bergantung dengan usaha kamu berzikir. Ini yang salah. Berzikir itu alat semata-mata. Hukum asbab dan musabab semata-mata. Tetap yang mendatangkan ketauhidan, mendatangkan kefahaman, mendatangkan segalanya itu Allah mutlak. Tu nak kena faham. La ilaha illallah. Bahkan boleh berzikir kita pun nak kena faham bahawa yang memulihkan kita untuk berzikir pun bukan kita, mereka Allah Ta'ala juga. Kita tidak ada apa. Lemah lonlai, terlalu kerdil. Jangan ada walaupun sebesar zarah pun waktu. Tidak ada pun nilainya. Walaupun Barat memiliki senjata nuklear. Ini contoh hari ni suasana dunia kita ni kalau dalam bab perang orang kata. Sebab banyak sangat menggerungkan kita ni, boleh ingat pada musuh-musuh Islam yang ada keliling ni dengan teknologi yang hebat-hebat. Antaranya senjata nuklear yang beribu biji dengan mereka. Tak silap saya 120,000 ada dengan mereka saja. Setiap satu tu dalam sekurang-kurangnya 10 kali ganda bom atom hak dia bom Nagasaki, Hiroshima tu. Maknanya kalau dia tak sutil ni habis Jepun ibaratnya gitu kan. Kalau dulu bandar kan Nagasaki, Hiroshima lah ni boleh habis sutil pula. Tok di Malaysia ni sutil jadi padang jarak pada terkuku kata habis. Tok molek kat apa tak gunung tahan contohnya ni jatuh situ regong habis sebenarnya Malaysia sutil. Lawan kok mana kita? Ni hak dunia ada hari ni. Bilangan tentera pun Amerika ni bilangan tentera yang kedua paling ramai. Yang paling ramai China.
Tak silap saya yang paling jina ni yang memang askar dah 1 juta. Yang askar simpanan 1 juta. Rakyat yang bersedia untuk jadi askar pun macam kata ada latihan kan. Simpanan hok memang dah ada latihan, mungkin orang kata apa, dulu macam kata masuk palapih ke apa ke sekolah kan, ada latihan. Punlah 1 juta kot. Ramai sebenarnya. Cina ramai tentera dia. Rakyat dia pun ramai kan. Okay? Maka jangan takut. Walaupun barat memiliki senjata nuklear dan dapat menghancurkan segala manusia di sekelilingnya, namun senjata itu tetap berjalan atas hukum sebab dan musabab yang di dalam kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Ni maka jangan takut. Bom hebat kat mana pun, bom nuklear pun boleh meletup tak meletup bom nuklear tu dalam mutlak kuasa Allah Subhanahu Wa Taala. Banyak dah kejadian yang berlaku di Afghanistan, di Iraq, bom jatuh tak meletup pun. Di Malaysia pun ada kan, kadang-kadang kau jumpa bom zaman Jepun kan. Jumpa dalam tanah kan, apa tak meletup? Tu kan. Bom tak meletup pun, lepo dah buka dah kata. Buang dah picu dia tu. Tak meletup juga. Sebab apa tak meletup? Dah Allah tidak menghendaki. Ada lah asbabnya, mekanisme dia rosak gitu gini. Itu asbab je. Sebenarnya Tuhan nak tidak menghendaki dia meletup. Ada lah. Jadi kalau kita bedah ada ketahidan sebegini, tiada yang boleh musnahkan kita. Ya? Sesiapa yang punya hubungan yang rapat dengan Yang Maha Esa dalam kekuasaannya, dengan keyakinan dan doanya, nescaya nuklear tersebut langsung tidak memberi bekas pada mereka apabila dikehendaki oleh Allah Subhanahu Wa Taala juga. Ada yakin yang bulat. Sebab tu ada satu berita, ia kena sahih balik dalam internet selaknya. Dikatakan mereka pernah buat satu eksperimen di Iraq dulu. Satu bandar tu telah dibom dengan nuklear, tapi skala kecil dan mereka tidak hebohkan. Habis semua hancur kecuali sebuah kereta. Hancur kok lah, ada sebuah kereta. Jadi dia kena zoom dengan satelit, dia zoom. Apa kereta ni tak hancur? Zoom rupanya dalam kereta dah ada seorang hamba Allah sedang duduk diam bertafakur. Berzikir la ilaha illallah. Orang beramai dalam kereta. Ni orang yang benar bertauhid dengan Tuhan. Ini dia bacanya, maknanya inilah kekuatan sebenarnya, hingga tak hancur pun kereta. Sebab dia bulat dengan Tuhan pada masa tu. Macam yang di masa tsunami tahun 2000 apa? 2016 atau 14? 2016. 2004 kan. Kan orang kata di pantai Kedah, orang lihat ada seorang lelaki kan. Duduk atas tembok, duduk patpah, duduk tahan air, duduk tahan tsunami. Belah dua tsunami tangan dia. Sebab apa? Tsunami pun takluk pada hukum sebab musabab. Orang siapa benar dengan Tuhan boleh buat begitu. Hatta di Aceh, mahkam Syekh Kuala ataupun Syekh Abdul Rauf Singkir, orang duduk situ semua selamat. Mahkam tu tepi pantai dah, tapi tak acur pun, tak hanyut pun. Kat tempat lain, kat tepi pantai semua dah masuk dalam laut kan, habis pada jaga tu. Tapi mahkam tu tidak. Ni Tuhan nak beritahu betapa orang soleh ni tempat yang berkat. Mahkam mereka tu tempat yang berkat, dilindungi Tuhan. Sebab tu kalau ada bala bencana, jangan cari tempat lain lagi. Cari masjid hak lama. Mungkin masjid putih ni tempatnya, dan cari tempat makam-makam para wali ni, duduk situlah kita. Tak kena Tuhan selamat-selamatlah gitu. Tak kena mati-mati juga. Tapi kata usahanya nak lagi mana lagi. Contohnya, bukan nak menakutkan ni, tapi ini serius yang perlu kita fikir. Ampangan Kenyir tu kalau pecah 6 minit je sampai sini. Nak lagi mana dengar berita Panggang Kenyir pecah. Tak payah lagi dah. Sadaqallahul azim awal-awal gitu. Kita hok duduk bandar ni senang, bagi masjid putih duduk sini, duduk dalam ni. Ataupun naik atas tak, menara kita pakai banyak menara lagi, duduk atas tak lagi. Belum datang memang 6 minit je habis. Satu ni lah, mungkin satu bandar katakan habis cuba. Naik atas bukit besar belum tentu jamin selamat lagi. Itu pun jauh nak pergi. 6 minit mana dah. Kita duduk jauh. Duduk kaki bukit besar dah kabak je ada. Nak kabak dah dah. Cari masjid, cari makam-makam para wali, duduk situ. Ada rezeki kita selamatlah. Tak ada rezeki nak kata mana, baliklah awal kita. Tapi Allah lebih tahu mana baik. Kalau kita memang orang yang benar dengan Tuhan, dah duduk dalam rumah kita sudah lah. Jangan lari dah, duduk dalam rumah kita. Bahkan kita panggil roga untuk selamatkan semua. Mari duduk dengan kita kata. Jangan lari kata. Kita ada Allah, yakin pada Allah. Nak semayang pun semayang lah. Sunat aku tu semayang tak akhir, semayang 2 rakaat. Duduk sujud lama-lama tunggu air mari kita. Nak matilah kat dalam sujud. Memang sujud tu duduk mikir mati. Sebab mayat tak khusyuk orang kata. Kalau mayat khusyuk tak sedar dah.
Duduk mikir je tu. Tu tak nak lagi. Itu senario hok mungkin jadi, kita tak minta jadi. Tapi sebenarnya nak untuk pecah pangan kenyang mudah je. Doa ni, tak payah bung sebenarnya. Kan biasa air kan, sifat air kalau ada crack sikit mana-mana dia masuk lah. Lama-lama apa jadi? Lama-lama akan jadi besar sendiri je kan. Cukup lah Tuhan atas ekor cacing nak jadi asbab, pergi korek lubang kat pangan kenyang. Kalau nak jadi asbab. Bukan nak menakutkan, tapi itu. Jangan kita rasa selamat, kata. Jangan rasa selamat. Itu orang kata kadang kematian begitu halnya. Bukan tunggu pangan kenyang pecah. Mana-mana lain pun nak jadi bala macam ni bukan mudah sangat. Tapi maknanya untuk selamat duduk benar dengan Tuhan. Sebab tu Sayyidina Khalid Al-Walid tidak mati di medan perang. Kerana Allah Taala mentakdirkan atau Sayyidina Khalid Al-Walid ni tubuhnya kebal. Habis ni dalam kurangnya 200 tetapkan pedang ada tubuh dia. Di depan saja, belakang tidak ada. Sebab tak lari di medan perang. Kena tetok habis ni 200 tetapkan. Tapi tak mati kerananya. Tak bekas dalam kata, luka-luka gitu je. Sebab Allah Taala beri jadikan tubuh dia kebal. Bukan dia minta kebal, tapi dikebalkan Tuhan. Sebab keyakinannya pada Allah. Pedang tidak boleh melukakan. Yang melukakan itu Allah. Tak boleh. Sebab tu kalau kita balik sejarah Melayu Nusantara, terutamanya kalau di Sulu, rakyat orang-orang Sulu ni, cerita mereka memang sampai hari ni katanya, kalau berperang mereka tak akan sembunyi belakang pokok. Ada pokok mereka duduk tepi je. Sebab mereka yakin peluru tak boleh menembusi badan mereka. Mereka Allah menghendaki. Ini ketahidan yang ada pada diri mereka. Mereka duduk tepi pokok, bukan duduk belakang pokok. Sebab kata kalau nusuk belakang pokok, tak yakin dengan Tuhan, dia kata. Mati awal ke gitu, tapi duduk tepi. Duduk sebelah pokok je. Tapi mereka tembak mata lu. Dan dia kata berita ni berlaku lah masa di Sabah tahun lepas kan, kejap tu. Ada hal ehwal ni berlaku. Sebab tu kata nak teruk orang polis Malaysia kena. Sebab dia orang ni ada ilmu demikian. Bukan ilmu kebal. Memang mereka yakin pada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini contoh. Dan itulah yang berlaku zaman dulu, zaman hang tuanya, hang jebaknya. Semua tu. Ni semua ilmu yang ada. Sebab apa? Yakin pada Allah Subhanahu Wa Taala, bukan pada yang lain. Kita pun sama zaman ini. Jika ada ketahidan yang benar dengan Allah Taala sebegini, maka pun clear nak lewat apa-apa. Jangan nak takut lah. Atolah banyak mana pun. Hatta dalam perang di Afghanistan, orang menjatuhkan kapal terbang dengan senapan patuh. Menjatuhkan kapal terbang pejuang, jet pejuang tu laju, tapi dan lagi dia rutinnya. Tengok boleh bismillah ya Allah kat pung tembok jatuh boleh ada. Ada tengok dalam YouTube boleh tengok. Dia rasa di mana di Iraq rasanya. Apa pakai pelancar roket tu kan? Apa tak tahu kepala bau tu, bazooka ke apa nama dia, tembok tu kan. Tu gigi gini mesti ketang kali. Macam kata tidak sasar dengan betul lah. Tapi tetap kena. Jatuh. Sebab apa? Sebab yakin pada Tuhan. Pertolongan Tuhan datang. Di mana itu? Di Irian Jaya apa dulu? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Mana hak Indonesia dulu? Kat Aceh. Apa nama tempat tu? Sangat dekat dengan Allahumma salli, apa nama pula tu? Tak ingat. Kan berlaku rusuhan orang Kristian nak bunuh orang Islam. Orang Islam semua lari dalam masjid kan. Tak tahu nak buat kan tu. Tiba-tiba orang Kristian pakat lari juga. Sebab dia mereka melihat tentera berkuda berpakaian putih keluar pada masjid. Keluar lawan. Tu bantuan malaikat datang dalam berbagai rupa. Bantuan rijalul ghaib datang ada. Itu orang yang benar dengan Tuhan, Tuhan akan tolong. Berbagai cara akan datang. Tuhan akan pelihara kita. Maka jangan ditakuti. Dengar apa bagaimana musuh ada ni. Jadi sebenarnya saya nak beritahunya, kalau kita nak lawan senjata dengan senjata, kita tak ada nak lawan dah mereka ni. Tak ada nak lawan dah. Tak mungkin orang kata dah lawan. Sesegi teknologi, ni saya belajar dari mereka. Kita tahu, segi teknologi telefon lah dulu di Amerika. Kalau teknologi telefon, ni saya tak tahu handphone sekarang tak pasti. Tapi kalau hak dulu lah, mana-mana hak kita pakai ni, hak ada ni teknologi yang diguna pakai oleh orang awam ni sebenarnya 10 tahun ke belakang daripada teknologi yang ada pada Department of Defence. Maknanya tentera Amerika teknologi hebat 10 tahun ke depan daripada hak ni. Kita kau canggih dah ni. Ni pakai apa? Touchscreen macam-macam ni kan.
teknologi dia 10 tahun ke depan. Memang mereka mengkaji teknologi lebih hebat pada orang lain. Bila teknologi itu sudah ketinggalan zaman, baru mereka bagi kita, buat keluar pada orang awam. Jadi kita rasa ni hebat dah ni, mereka hebat lagi. Ada nak kejar kan kita, tak ada nak kejar, tapi cari, bukan tak cari. Tapi bagaimana untuk menghadapi mereka? Inilah senjata utama kita, ketauhidan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka nak tak nak kena tanam balik benda ni. Tambah lagi dengan senario dunia yang ada pada hari ini, tanpa kita menafikan kaitan dengan MH370, MH17, kabar-kabar Asia semua tu, siapa gitu. Semua ada kaitan tu. Musuh-musuh sedang mula mengancam kita. Kita tidak minta berlaku, tapi kita kena bersiap akan atas segala apa yang mungkin yang berlaku. Tidak ada persiapan yang paling ampuh, yang paling hebat, melainkan persiapan ketauhidan yang dalam, yang jitu pada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka tidak ada satu yang boleh menggugak kita. Minta akan lari. Kalau zaman para sahabat dulu, seorang sahabat tidak boleh undur dari perang, medan perang, kalau berdepan dengan 10 musuh atau kurang, tak boleh. Itu peringkat awal, peringkat perang pada Ahlu Badar. Begitu lagi tu. Kemudian dilonggarkan, seorang berhadapan dengan 2. Sebab mungkinlah nak balik pada zaman kita hari ni. Sukunya seorang mukmin depan dengan 2 orang musuh, tak nak lari daripada medan perang, boleh lawan lagi. Tapi untuk balik ke akhir zaman ni, dia kena kembali pada zaman era sahabat. Seorang mukmin mesti boleh mengalahkan 10 orang musuh. Kok mana datang hebat ni? Pada ketauhidan. Bukan hebat pada persenjataan semata-mata. Senjataan disediakan mana yang mampu, tapi yang paling penting ketauhidan kita pada Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan sahaja dalam senario perang, dalam senario kita seorang perniaga, dalam kita seorang apa, tak kira lah dunia hari ini, kehidupan kita hari ini yang kena ada. Dalam kita seorang pelajar untuk menghadapi apa, saingan dengan pelajar-pelajar yang bukan Islam ini, yang ada teknologi dan sebagainya. Maka ni nak hadapi mereka kalau tidak dengar teknologi ketauhidan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ni dia kehebatan kita yang ada. Kehebatan mukmin sebenarnya duduknya pada Allah Subhanahu Wa Taala, bukan pada yang lain daripada itu. Sesungguhnya huwa, yakni dia, yakni Allah Subhanahu Wa Taala adalah raja bagi sekalian segala alam, dan raja yang menguasai segala sistem alam. Allah Taala lah raja. Sebagaimana firman, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kepadamu kami menyembah dan kepadamu kami mohon pertolongan, ya Allah. Ini surah Fatihah. Ni Tuhanlah raja, ya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan pencipta, pentadbir, raja, pengatur, penusaha. Semua sistem alam ini semua takluk dalam Tuhan. Maka barang siapa baik bersahabat dengan raja ini, dia duduklah kota raja ini, maka dialah orang yang selamat daripada seluruh alam ini. Siapa yang boleh merosokkan dia? Tidak boleh. Melainkan Allah menghendaki. Dia duduk dalam kota Tuhan, orang kata, dia akan selamat. Jika Allah menghendaki baru jadi, kalau tidak tak jadi. Musuh tak nak buat apa. Dalam penghadapan Allah SWT. Kalau tu segi bab apa gangguan jin, syaitan, iblis pun, syaitan iblis tak nak buat apa. Melainkan Allah menghendaki. Dan bila Allah menghendaki, di sana wajib ada hikmahnya. Itu cerita dia. Jadi ni kena tanam balik. Ini kena ada balik dalam diri kita. Biar ada. Itu kita kena beramal dengan sungguhlah. Mana-mana amalan lah kita sebut di sini tu, dengan zikrullah ini salah satu pintunya. Di sana banyak. Kita sekadar nak sembahyang, sembahyanglah dengan benar, sembahyanglah dengan ketauhidan. Jangan sembahyang hanya zuhir kita saja. Sembahyang dengan kita memahami tiada gerak diam kita dalam solat itu melainkan gerak diam yang asalnya digerakkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala juga. Kuasanya daripada Allah. Pendengaran kita, perbuatan kita, membaca, mendengar dan sebagainya, itu daripada Allah, bukan hak kita. Biar kita beramal begitu. Tapi disebabkan banyaknya, ni kata banyak sangat nak fokus kan. Kalau kita sembahyang banyak nak fokus, nak bergerak lagi, nak kena ingat, nak baca lagi. Sebab tu ulama para ahli sufi mengambil jalan dengan zikrullah untuk menanam benda ni dulu. Ditanam ibu ni dulu, kita tanam ibu dulu. La ilaha illallah. Dia ajar tanam ibu dulu. Dia suruh zikir banyak-banyak tu sebab nak tanam ibu. Bila ada ibu senang, kita kata takbir dia masuk lalu. Ni kok akak takbir nak kena ingat lagi. Dia ada banyak kan.
Jadi kita pun kalau bawa kereta lah orang kata, nak makan lagi masa tu, nak dengar radio, tengok gambar TV pula, boleh tak bawa kereta dengan molek? Nak sembang lagi tu jadi accident tu, banyak sangat benda kan. Kita pun mayang tu jadi babah tu, banyak nak kena jaga. Lepas tu dia, ibu tu biar ada ibu, dia tak babah lah. Dia ada ibu, dia ada hak asal pada Tuhan tu. Baik baca Quran pun sama, nak jaga tajwid, jaga bendanya, nak ingat pula ke Tuhan, nak menghayati maksud pula. Jadi banyak sangat nak buat. Apatah hati nak hadir pula. Apa tu? Para ahli sufi berijtihad. Ni jalan dia. Tanam ni dulu, banyak-banyakkan ini. Banyak-banyakkan ini biar dapat ibu itu. Bila dapat banyak ibu, terserahlah. Semayang banyak pun dia akan pergi sendirilah. Zikir tak banyak pun tak ada masalah dah lah. Sebab tu orang yang awal, orang yang baru berjalan memang dia akan banyak berzikir. Tapi orang yang sudah lama berjalan dia akan kurang berzikir. Sebab dia sudah ada ibunya. Ada ibu lah kata. Dia semayang lah banyak kan. Dia semayang, dia buat benda lain. Dia buat benda lain pun lah kadang dia berzikir dengan Tuhan. Dia tak butuh dengan Tuhan. Sama ada dia duduk cakap ke, dia bawa kereta ke, dia buat apa saja, dia terikat dah dengan Tuhan. Sebab hati sudah terikat dengan Tuhan. Kita hak baru ni memang kena palung kata. Kena rebus sungguh-sungguh ti biar terikat sungguh tadi. Dia sakut molek dia kata. Kalau ibaratnya naik kereta api kok ni, apa ray tu kan, tidak sama molek tau. Dia tolak dia kena sakut dulu. Dia sakut dulu molek, dah sakut apa kan? Tidak lari dah. Dah sakut. Maintain lah. Takut sakut tang tu lama dia apa, dak kuat balik ke apa ke. Tu ibaratnya. Okey, itu beramal. Carilah jalan mana pun. Terserahlah, ni saya sebut hanya contoh. Ini ijtihad para ahli sufi melalui jalan zikrullah. Tapi kita kata tidak mahu, kita nak yang ni jalan ni, jalan solat aja. Tak apa, tafadhal. Tapi kata bawa tauhid dalam sembahyang tadi. Jangan ditinggalkan. Jangan ditinggalkan iman, Islam dan ihsan dalam solat kita. Sebagaimana yang diajar oleh Hujjatul Islam Iman Al-Ghazali rahimahullah taala dalam kitab Ihya Ulumuddin-nya. Satukan kembali ketiga itu. Sembahyang kerana Allah, buat dengan Allah, tujuannya Allah. Memandang akan Allah taala. Buat dengan kita boleh rokok berdiri, pandang ia daripada Allah Subhanahu wa taala. Bukan pandang dari kekuasaan diri kita, kekuatan diri kita. Jangan buat kerana yang lain melainkan Allah Subhanahu wa taala semata-mata. Jangan sembahyang kerana orang, jangan buat sesuatu kerana orang. Baratnya contohnya, jangan datang ke masjid sebab malu kat orang, jangan. Jangan datang kerana malu pada orang. Datanglah kerana malu pada Allah Subhanahu wa taala. Kena latih. Mungkin pekat awal begitu, tapi kita latih biar hilang buat kerana orang lain. Kita ibadah banyak kerana riak tunjuk pada orang, tetap kena kita ibadah supaya hilang perasaan riak itu. Itu contohnya. Jangan buatlah semata-mata kerana Allah Subhanahu wa taala. Bersungguhlah beramal, tanamlah sungguh. Ingatlah cerita contoh yang saya sebut. Tauhid ni ibarat buah durian. Memang susah nak dapat, memang tak cantik, memang tak lawa, memang berduri, memang menyakitkan kita. Kena molek nak cekah pun susah. Nak dapat tu susah. Kalau kena hak apa? Hak besar lagi, hak sedap lagi susah nak buka. Cekah pun boleh ada. Siap kena apa? Kena bahang golok pula orang kata. Tapi dah dapat, dan terbuka sikit, tahulah nikmatnya bagaimana. Apatah lagi bila kita mengecapinya. Orang tu nak nampak kesukaan kita. Itu sebenarnya. Carilah, sungguhlah mendapatkannya. Bagaimana cara tak kisahlah. Sungguhlah kata cekah buah durian tadi. Nak cekah cara biasa gini gitu ke, nak lepo, nak tagur ke, kok pandai saya akan cekah buah durian tu. Saya akan rasa, boleh tengok, boleh makan isi dia. Beramallah sungguh-sungguh untuk menanam ketauhidan tadi kepada Allah Subhanahu wa taala. Macam sahabat kita pesan share dalam WhatsApp gitu kan. Kata Imam Ghazali tu, orang yang mati hatinya sebab tidak ada ilmu. Bila ada ilmu pula tertipu jika tidak beramal. Yang beramal pula tak selamat melainkan orang yang ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhlas tu duduk pada ketauhidan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang nak dicapai, ini yang nak dicari. Tauhid ni menesakan Tuhan. Tauhid itu adalah benar akan kalimah la ilaha illallah. Benar atas kalimah tu. Baru benar Muhammadur Rasulullah belakang dia. Baru benar kita buat tu, ikut Nabi tu baru betul kita ikut Nabi. Jika sudah ada benar tauhid. Tapi kalau tauhid tak betul, kita ikut Nabi ikut mana pun betul, kita ikut Nabi tadi tetap tak betul. Tadilah kita pakai jubah contohnya, ikut sunnah Nabi, pakai jubah, pakai serban.
Tapi tak benar tauhid kita, tak ada kita pakai jubah kerana riya. Ada kan tu. Pakai serban besar, lagu besar, nak khabar kita hebat, kita ulama besar. Ya dia capu lalu. Ikut sunnah dah, tapi sebab rosak la ilaha illallah tu, rosak sunnah kita tu. Tak ada maksud, tak ada makna juga. Itu penting. Sungguhlah kita beramal. Sungguh. Usaha sungguh-sungguh. Carilah kaedah mana lagi. Carilah hak mana, hak paling tu paling memberi bekas pada jiwa kita. Puasa ke apa ke, sedekah ke, kita tengok diri kita, hak mana hak paling berat atas diri kita ni, hak mana hak paling nafsu dak seronok, hak itulah hak kita buat. Hak tu kita buat. Kita rasa malas puasa, kita kena rajin puasa. Kita hak memang kata kedekut, kita kena banyak sedekah. Kena jangan raikan nafsu kita. Kena beri latihan pada dia. Bukan benci pada nafsu, jangan dibenci nafsu, jangan dibuang nafsu. Sebab nafsu sebahagian daripada diri kita. Tapi tukar nafsu ini menjadi nafsu yang baik. Tukar nafsu daripada nafsu ammarah, dia menjadi nafsu mulhimah, nafsu lawamah, kemudian nafsu mulhimah, kemudian dia menjadi nafsu mutmainnah, nafsu yang tenang. Asal nafsu yang penuh dengan keluh kesah, kita kembalikan dia menjadi nafsu yang tenang dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Nafsu ni asalnya keluh kesah dengan takdir Tuhan. Gitu gini, buat apa Tuhan, buat gini, buat apa. Banyak tidak puas hati dengan Tuhan. Sekarang kembalikan dia supaya dia puas hati dengan Tuhan dalam segala hal. Walaupun yang nampak pada zahirnya buruk, dia tetap puas hati dengan Tuhan. Tetap dia seronok. Tetap dia gembira. Sebab dia kembalikan segalanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Tuhan yang Maha Pengasih, lagi Maha Penyayang, lagi Maha Bijaksana, lagi Maha mengatur segala sesuatu. Sebab tu dia tenang di situ. Allah, tenang dengan Allah. Wallahu alam. Itu saja perbincangan kita pada hari ini. Terbuka kita ruang dan peluang ni kepada persoalan andai kata ada mana yang kurang difahami. Okay. Yang pentingnya di situ. Mana dia kena buat semua. Dalam bahagian usaha ikhtiar kena ada, mikir kena ada, yakin pada Allah, itu ibunya. Dan kekuatan sebenar duduk pada yakin pada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu ibu nombor satu. Yakin itulah tauhid. Yakin itulah ketakwaan. Yakin itulah tawakal ila Allah. Tu. Kemudian datang usaha. Kemudian datang fikiran. Tapi kena ada semua. Jangan dipisah. Jangan dipisah-pisah. Anda kata benar dengan Tuhan, masya-Allah. Baru gembira. Saya tak tahulah, terserahlah nak jadi orang yang seronok dengan Tuhan ke tidak. Nak jadi balik dengar. Macam saya katalah, tu kan kata nak dengar je cerita orang dulu begitu begini, hebatnya mereka. Gemetar hati mereka dengan Tuhan. Yang kata jari ni, yang kata riwayat kata jari mereka bergerak je ketah apa? Ada hadis apa bila permasalahan apa tahiyat akhir kan. Ada jari kata jari bergerak-gerak jari tu kan. Ada kata tak gerak, ada kata gerak. Jadi khilaf situ. Punya bukan gerak yang dibuat sebenarnya. Bergerak kerana yakin tu, apa kerana dekat dengan Tuhan. Apa sebut ni? Ucap kalimah syahadah tu dengan penuh kefahaman, ia jadi ketor. Jadi gerak tu. Dia sebut dengan betul faham kan. La asyhadu an la ilaha illallah tu dengan faham. Ini beban yang besar, amanah yang besar, yang berat. Bukan mudah nak sebut. Karena Al-Quran sebutkan orang yang beriman tu iza zikrullah wajilat qulubuhum. Dia disebut nama Allah, ketor hati dia. Dia sebut nama Allah, ketor. Jari dia jadi ketor. Bukan dia gerak itu. Sebab tu kita gerak kau kalau Syafi'i kan. Ada gerak sekejap aja. Tu khilaf tu. Jadi timbul khilaf tu. InsyaAllah faham sebenarnya. Apalah. Nanti kita nak biar rasa seronok dengan Tuhan. Cari keadaan tu. Takkan kita nak dengar cerita je, saya kata, takkan kita nak dengar ni cerita orang ni, orang soleh gini, orang tu gini, orang ni gini. Bilakah masanya untuk aku rasa gembira begini dengan Tuhan? Itu soalannya. Ke hanya jadi cerita dongeng orang lain saja. Bila akukah boleh merasai kenikmatan yang sama? Itu sebagai motivasi. Ada, kita boleh rasa yang sama. Boleh rasa jiwa yang hebat bagaimana para sahabat balik. Boleh faham bagaimana Sayyidina Bilal bin Rabah boleh tahan batu, tak sakit, tak takut. Boleh faham kalam-kalam orang sufi yang ramai kita tak faham.
Boleh kita faham kalam apa kata-kata Rabi'atul Adawiyah. Kalau neraka pun Tuhan suka, kalau dalam neraka lah ada cinta Tuhan, maka ke neraka lah aku pergi. Tak apa pun masuk neraka pun. Sebab apa? Sebab dia mencari cinta Tuhan. Dia yakin pada Allah Ta'ala. Dia seronok dengan Tuhan. Bukan seronok dengan syurga, tapi seronok dengan Tuhan. Mana-mana yang Tuhan kehendaki, mana-mana yang mendatangkan cinta Tuhan, itu yang dicarinya. Dia mencari cinta. Kalau Tuhan suka kita duduk dalam keadaan susah, maka biarlah kita bersusah. Macam Nabi Ayub AS tadi. Tak apa, dia suka, sakit pun. Sebab di sini cinta Allah Ta'ala kepada diriku. Allah mencintaiku dalam keadaan aku sakit ini, maka aku gembira juga dengan Tuhan dalam keadaan ini. Nabi Allah Sulaiman, Allah mencintainya dalam keadaan dia seorang yang kaya raya, maka dia kekal dalam keadaan kaya raya. Duduk situ, bukan dia nak sangat kaya tu, tapi Tuhan suka hidup gitu. Dia duduk situ, dia ikut mana hak Tuhan suka. Sebab tu kalau kita baca kalam hikam, yang pekat-pekat yang awal tu ada disebut oleh Syekh Ibn Athaillah, jangan ditukar kata. Kita ikut hak mana Tuhan suka atas diri kita. Jangan nak tukar, jangan nak ubah. Itu suka, seronok dengan takdir Tuhan, gembira dengan apa yang Tuhan takdirkan atas diri kita. Sambil kita mengharapkan kebaikan dalam segala pilihan kita selepas daripada itu. Duduk dengan Tuhan molek-molek. Wallahu alam. Tak ada soalan, jadi kita masuk apa? Latihan zikrullah. Kepada siapa yang ada urusan, tak apalah, tak beransur. Okay, sebagaimana biasa, latihan pernafasan itu hanya untuk menenangkan diri. Kalau kata sudah tenang, tak payah nak tarik nafas pun. Tarik daripada ni, daripada pusat ni. Sini nafas kita. Sini nafas terakhir kita di pusat kita sebenarnya. Bukan nafas terakhir di sini ya. Nadi terakhir bukan di sini. Nadi terakhir adalah di pusat. Di kembali. Tarik nafas, tahan nafas, hembus nafas 3 kali dan tenang. Ini yang paling penting. Tak kisah pada mana buat, terserah masing-masing ya. Tahan nafas. Hembus nafas dengan selawat. Sambil kita tahan pun zikir Allah, Allah, Allah dalam hati. Nak selawat pun tak apa. Hubungkan hati kita dengan Tuhan. Ingat kepada kasih sayangnya. Betul-betul cuba merasai kasih sayang Tuhan pada kita. Cari. Ingat pada nikmat yang banyak yang Tuhan beri. Kasih alangkah kasihnya Allah Ta'ala kepada kita. Banyak kejadian hidup kita selama ini yang kelihatannya tidak bagus, rupanya adalah bagus untuk kita akhirnya. Jelas sayang Tuhan yang datang pada kita dalam pelbagai wajah, pelbagai cara. Itulah kehebatan Allah. Yang penting dialah Ar-Rahman, dialah Ar-Rahim. Dialah Zat yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang terhadap hamba-hambanya. Kembalilah pada kasih sayang Allah. Akan tenggelamkan diri kita dalam lautan dosa, maksiat yang kita buat selama ini dengan sengaja dan tidak sengaja. Yang adalah dosa yang paling besar, merupakan dosa syirik kepadanya secara sedar ataupun tidak sedar. Juga dosa kerana tidak rasa diri kita berdosa.
Dosa kita banyak lalai daripada mengingatinya. Dosa kita banyak mendakwa itu ini buat milik diri kita, sedangkan segalanya milik Allah. Kita hanyalah hamba-Nya yang lemah, yang tidak memiliki apa-apa. Bayangkanlah kalau Allah Ta'ala menukar dosa tersebut dalam bentuk kudis-kudis. Bagaimanakah terzahir pada badan kita banyaknya kudis-kudis tadi. Kudis-kudis yang mau pecah dan sudah pecah, membusuk baunya. Betapa semua manusia akan lari daripada kita. Namun Allah Subhanahu Wa Taala tidak pernah lari daripada kita yang penuh dengan dosa dan noda ini. Tak pernah, walaupun seketika Allah menjauhkan dirinya dari kita, walaupun dosa dan noda kita amat busuk baunya, amat hanyir baunya, amat huduh pandangannya. Kalau manusia melihat, manusia sudah lari semuanya. Tapi Allah, pencipta, pemilik diri kita, tetap setia bersama dengan kita. Maka alangkah jahatnya hati kita, kerana kita seringkali menjauhkan diri daripadanya, tidak menyahut panggilannya, lupa kepadanya, mendakwa apa yang dia beri kepada kita adalah milik kita, bahkan bersombong dengan ibadah kita, merasa diri kita itu dan diri kita ini, padahal segala-galanya adalah miliknya juga. Alangkah biadabnya kita, buruknya adab kita, kerana telah merampas hak Allah dan meletakkannya pada diri kita. Astaghfirullahalazim, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahalazim, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahalazim, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahalazim, astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Ingat kita pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pengorbanan baginda, kasih sayang baginda, najis yang dilempar pada baginda, darah yang mengalir pada baginda kerana dilempar oleh batu oleh penduduk kota Taif, pipi baginda yang luka dan yang berdarah dalam perang Uhud kerana jatuh dalam perangkap yang dipasang oleh kafir Quraisy. Segala-galanya demi umat ini, segala-galanya demi kita yang amat dikasihi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Letak diri kita di hadapan makam Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, rasai kehampiran dengan baginda, rasa pada rohani kita, bukan pada jasad kita. Bayangkan ada kata Rasulullah SAW melihat kita pada hari ini, apakah baginda gembira dengan kita?
Adakah baginda sedih dengan kita? Adakah baginda gembira dengan umat ini? Adakah baginda gembira jika kita membiarkan umat ini dalam keadaan sebegini? Mungkin secara personal baginda gembira dengan kita, tapi bila kita membiarkan umat ini dalam kecelaruan, maka baginda kembali tidak gembira dengan kita. Allahu, mohonlah kita pada Rasulullah agar sudi menerima kita sebagai umatnya, agar sudi memberi syafaatnya kepada kita di hari akhirat nanti. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم صل على سيدنا محمد كما صليت على وبارك على سيدنا كما بارك اللهم صل على سيدنا كما صليت وبارك كما بارك. Barang siapa yang ada darah Rasulullah SAW mengalir dalam badannya, kerana dia adalah keturunan Rasulullah SAW, maka patutlah kita rasa lebih rasa malu. Jadi kita tidak benar menuruti perjalanan Nabi kita Muhammad SAW. Kita tidak mempertahankan baginda, kita tidak memperjuangkan perjuangan baginda. Kita kembalilah menggembirakan moyang kamu, kembalilah menggunakan baginda Nabi kita Muhammad SAW. Kita kembali menjadi umat yang sebenar-benarnya. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bisina Muhammadin nabiyya wa rasulah fi Qur'ani. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bisina Muhammadin nabiyya wa rasulah fi Qur'ani. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bisina Muhammadin nabiyya wa rasulah fi Qur'ani. Tekan lidah pelangi, tarik nafas, hembus nafas. Bayangkan itu nafas yang terakhir. Nah, seterusnya kita mati. Diziarahi oleh sahabat handai, kaum kerabat, sanak saudara. Kemudian kita dimandikan, yang kita dikafankan, dan sepenuh wajah kita ditutup. Datanglah pasangan hidup kita, suami kita, isteri kita, mengucup dahi kita, ucapkan selamat tinggal pada mereka, mohon maaf daripada mereka. Kalau pasangan kita telah tiada, bayangkan rohnya datang menziarahi kita, menjemput kita pulang untuk bersama dengannya. Datang anak kita, cucu kita, ucapkan selamat tinggal pada mereka, maafkan mereka dan mohon maaf dari mereka.
jiran tetangga kita, sanak saudara yang rapat dengan kita. Dan akhirnya kita ditutup muka, disembahyankan, dibawa ke liang lahat, ditanam dalam kubur, dikambus tanahnya, talqin dibaca, tahlil dibaca, doa dibaca. Akhirnya mereka meninggalkan kita sendirian dalam kubur yang gelap gulita, yang tiada yang lain untuk menemani kita melainkan Allah Subhanahu Wa Taala juga tetap kekal bersama dengan kita. La ilaha illallah. 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 La ilaha illallah.
la ilaha illallah, 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 la illallah, la ilaha 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 illallah, illallah, la ilaha 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 illallah, illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Teruskan zikir masing-masing, tandang makna, pasang makna. Illallah, la ilaha, la ilaha, la ilaha. Sambil kita tanam, boleh berzikir pun, sebab Allah bantu kita berzikir. Bukan boleh berzikir sendiri, boleh menyebut pun sebab Allah bantu kita menyebut, boleh mendengar pun sebab Allah yang memperdengarkan pada kita. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Allah, teruskan berzikir masing-masing. Sebut dengan penuh kecintaan, penuh kerinduan pada Tuhan. Tuhan yang maha mengasihi kita, yang paling banyak berjasa pada kita. Sebutlah namanya. Wallazina amanu asyaddu hubban lillah. Orang yang beriman itu tersangat cinta dan kasihnya pada Allah. Allazina amanu idza zukirallahu wajilat qulubuhum
Orang yang beriman tu boleh sebut nama Allah, gemetarlah hati mereka dengan penuh kecintaan, kerinduan, keasyikan. Alangkah jauhnya diri kita daripada sifat-sifat yang Allah sebutkan itu. Sebut nama Allah dalam hati sekarang ni, Allah, 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 Allah. Sebut sekuat